Seram malam ni tentang seorang imam yang diganggu ketika menjalankan tugas di salah sebuah masjid yang berada di negeri Sarawak. Diceritakan bahawa imam ni dah nampak macam-macam jenis gangguan, rupa bentuk dan macam-macam makhluk lah dekat masjid tersebut. Sebab masjid ni berada di dalam kawasan pendalaman, memang jauh daripada perumahan dan juga dikelilingi oleh pokok-pokok tebal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan cerita pada malam ni tentang seorang imam geng yang bertugas di masjid negara pula, Masjid Negeri Sarawak. Tapi sebelum aku cerita, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button geng. Dan kalau korang free, boleh tolonglah saya follow social media dekat bawah. Dekat social media ni saya akan update apa yang saya buat hari-hari tentang story puaka. Kalau ada live ke apa, saya akan share dalam tu guys. Dan kalau korang nampak dekat chat tu, ada button ni. Button ni kalau korang tekan, korang boleh bagi gift ataupun super chat. Tapi tak bagi pun tak apa, saya tak paksa. Dan button ni hanya ada waktu live dan juga premier sahaja geng. Nak cerita tentang imam ni lah. Imam ni nama dia Zali geng. Imam ataupun Ustaz Zali ni berumur 40 tahun dan berkhidmat di masjid dekat negara lagi. Dan Imam Zali ni bertugas di Masjid Negeri Sarawak tu lebih kurang dalam 3 hingga ke 4 tahun geng. Ni merupakan first time kita dapat cerita daripada Negeri Sarawak. Sebelum ni tak pernah dapat lagi. Dan cerita ni bukan diceritakan oleh Imam Zali sendiri, tapi cerita ni diceritakan oleh orang kampung. Orang kampung ni nama dia Badrul. Badrul ni DM aku dekat IG, "Bang, saya ada benda nak cerita bang. Kisah ni dekat masjid. Dia jadi benda seram lah dekat situ, di mana imam yang lalui benda ni, tapi imam tak bagi cerita dekat orang lain. Takut orang takut pergi masjid. Tapi sebab saya ni jenis berani bang, saya nak cerita dekat abang benda ni." Dan macam biasalah geng, sebelum aku mulakan cerita seram pada malam ni, tak lengkap tanpa lampu putih, betul tak? Jadi marilah kita tukar ke lampu putih dahulu. Tadi aku cakap lampu putih, bukan lampu putih, ni lampu putih, lampu merah maksud saya. Maaf lah geng, malam-malam ni dah pukul 12 geng. Otak ni dah tak betul. Tak tahulah, tadi masa buang air aku rasa otak terkeluar kot. Marilah kita tukar lampu merah kita dahulu. Cerita seram pada malam ni bertajuk Puaka Lembaga Masjid. Macam yang saya cakap tadilah, ustaz ni dah 4 tahun berkhidmat dekat masjid ni. Dan cerita ni bukan daripada ustaz ni, tapi diceritakan oleh Badrul, salah seorang kawan-kawan ustaz ni lah. Dia DM saya, "Yelah, takkanlah ustaz ni nak bercerita dekat orang. Kau bayangkan, lepas solat isyak tu, dia ketuk mic. Assalamualaikum hadirin hadirat jemaah-jemaah sekalian. Saya sebagai ustaz kat sini nak bagi tahu, masjid ni ada hantu." Kau bayangkan, jemaah-jemaah tu, pakcik-pakcik semua angkat kain, berlari keluar masjid, takut. So imam ni sedaya upaya cuba untuk tak dah gagap aku ni. Sedaya upaya cuba untuk tak bagi tahu orang lain. Badrul ni pun cakaplah dekat aku, "Nak cerita boleh bro, tapi jangan sebut nama masjid. Risau kadang-kadang." So aku pun bersetuju. Cerita ni berlaku di Negeri Sarawak geng. Badrul ni ceritalah antara salah satu sebab juga kenapa ustaz ni senyap tak bercerita kat orang. Sebab orang cakap spektakl pemikiran orang Melayu kita ni, dekat masjid mana ada hantu. Diceritakan sejarah dululah, di mana masjid tu sebenarnya dibina atas tanah wakaf. Dan tanah wakaf ni pula pada asalnya merupakan tanah perkuburan etnik
Iban, geng. Tapi disebabkan kubur Iban ni merupakan kubur lama, tak ada waris, so orang pun alihkanlah kubur tersebut ke tempat lain. Tanah kosong tu dijadikan masjid. Tapi cerita sebenar dia, owner tanah yang dahulu dia alihkan kubur tersebut untuk buat rumah di tapak tanah tersebut, geng. Tapi tak jadi. Asyik nak buat rumah je, mesti ada gangguan. Pernah diceritakan berdoza ni yang berdoza tu baru nak korek tanah, sedang-sedang korek tanah, baru nak tarik, nampak macam ada lembaga berpakaian tradisional Iban berdiri pandang dia. Member yang bawa berdoza tu terus balik demam, geng. Bukan tu je, banyak benda lagi yang jadi, geng. Contohnya, tengah elok-elok nak makan sama-sama kontraktor ni, tiba-tiba ada orang panggil. Bila pergi, tak ada orang langsung, geng. Dan bila kembali, nampaknya makanan yang diorang makan tadi dah tunggang langgang. Dan diceritakan juga, nak buat semua benda dekat tempat tu tak jadi. Nak gaul simen tu jadi cekodok, geng. So owner rumah ni pun dia fikirlah, wish, tak boleh jadi ni, tak apalah, tak buat rumah lah, kita buat benda lain. Dia cuba buka kedai makan dekat situ, tapi benda sama juga jadi, geng. Baru nak dirikan tiang, rosak tiang tu, roboh dengan sendirinya, tak kukuh. Sehinggalah tuan tanah give up. Dia cakap, tak apalah, aku wakaf lah tanah ni dekat orang masjid. Pada pandailah kau handle. At least kalau orang masjid yang buat masjid kat sini, tak ada apa-apa jadi. Itu yang dia cakap, geng. Tapi ada benda yang jadi sebenarnya. Ada satu cerita di mana imam ni selalu dia akan gerak awal ke masjid. Lebih kurang dalam pukul 4 dia dah siap-siap. 4 suku dah ada dekat masjid sebab nak azan pukul 5 pagi, betul tak? So kalau dia sampai tu, memang dia orang first kali yang buka pintu pagar. Kenapa imam ni kena pergi awal-awal, bang? Yelah, nama pun imam, geng. Takkan nak pergi masjid awal-awal nak main dam haji. Tak, dia pergi awal sebab nak tadarus Al-Quran, nak baca kitab. So dia pergi ke masjid tu awal pagi, naik motor kapcai dia, sampai pintu pagar, dia pun buka grade elok-elok, parkinglah motor dalam pekarangan masjid. Waktu tu lebih kurang dalam pukul 4 suku, tak silap aku. Memang keadaan hening, sunyi, sepi, hanya bunyi cengkerik, cekrik. Dan pada waktu 4 suku pagi tu, geng, suasana memang sejuk, dingin, gelap gelita. Tambahan, keliling masjid tu hutan, geng. Bukan hutan lah, dia pokok-pokok tebal. So imam tadi pun bawa motor dia, dia parking dekat depan tempat ambil wuduk. Dia turun motor, tepak. Dia pun tengok kiri kanan, ambil udara segar. Bau getah. Masa imam tengah pandang kiri kanan tu, tiba-tiba rakan-rakan sekalian, imam terpandanglah ke arah pintu pagar masjid yang terbuka luas. Dan di balik pintu pagar tersebut, imam perasan terdapat lebih kurang dalam 2, 3, 4 orang sedang berdiri tegak memandang ke arah imam. Dan bila imam kecilkan mata, dia pandang ke arah orang tersebut, imam perasan orang tu pakai baju Iban, geng. Yang pakai baju tradisional Iban tu, dan muka dorang, muka ibarat muka pucat, cengkung, pandang marah ke arah imam. Time ni imam fikirlah, dia terkejut at the same time. Dia fikir, siapa yang pakai baju tradisional pukul 4 pagi ni? Selalunya orang akan pakai baju ni untuk hari-hari tertentu je. Tapi 4 pagi orang pakai macam ni semata-mata nak diri depan masjid. Apa ni, ada event apa-apa ke hari ni? Dan ustaz ni pun tegurlah. Dia cakap, siapa tu? Lepas ustaz tu tegur siapa tu je, tiba-tiba ada satu angin lalu yang menyebabkan mata ustaz terpejam. Bila ustaz celik balik, hilang lembaga tersebut. Ustaz carilah, mana tak ada pun, dah hilang. Memang tak tinggal jejak langsung, geng. Ada lagi cerita di mana imam ni juga merupakan orang paling last balik. Sebab selalunya lepas solat isyak, dia akan ada kelas mengaji dengan budak-budak kampung, dengan makcik-makcik Kia, abang-abang Roslan tu semua. So lepas kelas mengaji, semua dah balik, imam akan tunggu kejap. Dia nak tutup switch lampu, mikrofon, apa semua. Dah settle, dia tinggalkan lampu las. Switch lampu las ni berada betul-betul di depan pintu masuk masjid, geng. So imam pun berjalanlah ke arah pintu masjid tu. Dia pegang switch, sambil tu dia pandang ke arah dalam nak check
Okey, semua dah tutup, kipas dah tutup, okey, aircon dah tutup, make sure semua tutup. Kalau tak, bil api melambung naik ni. Dan bila imam tengah tenung-tenung tu, imam terpandang dekat mimbar masjid, geng. Mimbar ni tempat yang selalunya kalau untuk solat Jumaat tu, imam akan berdiri baca kutubah dekat situ. Tu mimbar, geng. So imam tengok dekat mimbar tu, seakan macam ada orang sedang berdiri. Imam pun ambil torchlight, dia suluh mimbar tersebut, dan jelas kelihatan, geng, memang dia pakai baju Iban lama, baju tradisional Iban tu, tapi dah koyak, dah bercompang camping. Dan bila imam naik atas, suluh muka dia ibarat muka orang tua yang berambut putih, muka cengkung, hidung tajam, memandang tepat ke arah imam, seakan macam marah betul dekat imam tu, geng. Imam nampak benda tu, dia istighfar terus, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia pusing belakang, tutup lampu, terus kunci pintu. Yelah, takkanlah imam nak ajak borak minum kopi pula. Oi, geng, minum kopi dulu, ada holik ni, ada air melok. Nak, geng? Takkanlah macam tu, geng. Imam pun berani-berani, dia ada takut juga. So imam dilupakan benda tu, dia terus balik dalam keadaan gelisah, dalam keadaan nervous, takut tu, geng. Lagi satu, sebab benda ni dah kerap kali kacau imam. So bagi imam, benda ni dah biasa, cuma kadang-kadang terperanjat sebab dia tiba-tiba muncul. Pernah lah imam cerita, lagi satu aku bagi, time ni tengah usrah dekat masjid tu. Usrah ni merupakan satu hari tu dia akan berkumpul dalam bulatan dengan AJK masjid, dan juga kalau ada orang nak join, di mana diorang akan bercakap soal agama. Hari ni kita akan cakap berkenaan dengan susuk. Susuk ni tak baik. Contoh macam tu lah. So bila diorang tengah borak-borak tu, imam time tu baru lepas habis syarahan dekat bulatan tersebut. Imam nak dengar lah orang lain tambah apa-apa, betul tak? So masa imam tengah dengar tu, imam tengok muka seorang-seorang yang hadir, dan imam tiba-tiba stop, pandang keliling, dia fokus dekat depan dia. Betul-betul di hadapan dia ada seorang lelaki dalam bulatan tersebut, dan lelaki tersebut tengah fokus lah dengar kiri kanan. Tapi imam tu nampak di belakang lelaki tersebut ada orang lain yang join. Orang lain tu bukan manusia, orang lain tu adalah makhluk yang berpakaian baju Iban tadi, yang muka tua, buruk, cengkung, seakan tengah dengar usrah sekali. Tapi dia tak dengar macam orang biasa. Dia dengar dalam keadaan dia pandang, mata tercegil macam tu, pandang je kiri kanan. Lain macam, geng, hantu dengar usrah. Imam ni tambah lagi lah, pada waktu PKP dulu, di mana orang-orang tak dibenarkan pergi masjid, yang dibenarkan hanya 3 orang, Imam, Bilal, AJK masjid bergilir-gilir pergi masjid, betul tak? Dan time tu ada benda jadi, geng. Lebih-lebih lagi pada waktu malam, macam waktu maghrib, isyak macam tu. Isyak solat bertiga macam biasa, tapi waktu tengah solat tu, dekat belakang, dekat soft belakang, seakan macam ada funfair, geng. Tengah Allahu Akbar, solat ni kat belakang guduk, orang berlari, bunyi macam orang borak dalam bahasa Iban. Memang bunyi macam riuh gila. Dan bila dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bila tengok belakang, kosong, gelap gelita, yang hanya adalah mereka bertiga sahaja. Tapi setakat gangguan yang berlaku, itu je lah yang paling teruk. Tak adalah pula gangguan tiba-tiba dia pergi main mic, test, Assalamualaikum, saya nak cakap benda. Tak ada pula sampai tahap macam tu, geng. Dan makhluk ni masih mengganggu masjid tersebut sehingga sekarang, geng. Cuma kena tak kena je. Badrul cerita, benda ni dah buat macam-macam nak halang. Imam dah buat bacaan Yasin, dah buat pagar keliling masjid, tapi masih ada lembaga ni berkeliaran. Tak boleh nak buat apa, geng. Memang itu tempat dia. Di mana imam cakap, waktu dibuat bacaan untuk pagar masjid tersebut, benda ni dia tak jejak atas tanah, geng. Dia duduk dekat atas bumbung masjid. So walaupun nak pagar keliling tu, benda ni tak nak keluar, geng.
That's all story puaka for tonight. Thank you guys mana yang sudi datang tengok story puaka pada malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Nantikan next story puaka daripada aku. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.